Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ilmu dan zikir, kelebihan Al-Quran. Hadis ke-56. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yu'ta ar-rajulu fi qabrihi fayu'ta rijlahu fataqulu rijlahu laysa lakum ala ma qibali sabil kana yaqum kana yaqumu yaqra'u bi suratal mulki summa yu'ta min qibali sadrihi aw qala batnihi fayaqulu laisa lakum ala ma qibali sabil kana yaqra'u bi suratal mulki summa yu'ta ra'sahu fayaqul laisa lakum ala ma qibali sabil kana yaqra'u bi suratal mulki fahiyal mani'ah tamna'u min azabil qabri wa hiya fi Taurat suratul mulki man qara'aha fi lailatin faqad aksara wa atnab rawah hakim wa qala hadha hadis sahih al-isnad wa lam yukhrijahu wa wafaqahu al-Dhahabi. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dalam kubur seseorang itu akan didatangi azab dari arah kakinya. Maka kakinya akan berkata, tidak ada jalan untuk kamu datang dari arahku ini kerana dia selalu berdiri menggunakanku untuk membaca surah Al-Mulk. Kemudian azab akan datang dari arah dada ataupun perut. Maka dada ataupun perutnya akan berkata, tidak ada jalan untuk kamu datang dari arahku kerana dia selalu membaca surah Al-Mulk. Kemudian azab akan datang dari arah kepala. Maka kepala akan berkata, tidak ada jalan untuk kamu datang dari arahku kerana dia selalu membaca surah Al-Mulk. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, surah ini ialah penghalang dari azab kubur. Nama surah ini dalam Taurat ialah Al-Mulk. Sesiapa yang membaca surah ini pada mana-mana malam, maka dia telah menghasilkan pahala yang banyak. Al-Mustadrak Hakim. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, pagi ini kita baca satu hadis Nabi SAW di bawah tajuk ilmu dan zikir. Hadis daripada salah seorang sahabat Nabi SAW, daripada Abdullah bin Mas'ud. Hadis ke-57. Dalam kitab ni ditulis an Abdullah bin Mas'ud begitu sahaja, tanpa disebutkan daripada Nabi SAW. Tak tahu salah cetak ke apa. Biasa dia ada Nabi. Kalau disebut sahabat, maksudnya ni dia mauquf kepada para sahabat. Maksudnya kata sahabat. Kadang-kadang bila kita baca hadis Nabi ni, dia kena ada qala Rasulullah SAW. Nampak kadang sahabat yang bercakap ni. Kalau betul tulisan ni maksudnya mauquf. Ni kata sahabatnya. Bukan Nabi sebut. Dia mauquf kepada sahabat. Okey. Tengok dalam hadis, dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud ni disebutkan bahawa yu'tar rajul fi qabri. Seseorang tu apabila dia mati, ketika mana dia berada dalam kubur, dia akan didatangi azab ketika mana berada di dalam kubur. Yang mana azab itu akan datang rijlahu. Pertama, dia akan datang di sebelah kakinya. Jadi bila azab tu datang dekat kaki, kemudian kaki itu bercakap. Kaki itu mengatakan bahawa kamu tak boleh datang daripada arah ini. Sebab kaki ini telah digunakan membaca surah Al-Mulk. Masuk ketika dalam kubur kena azab. Azab datang mula-mula daripada sebelah kaki. Kemudian datang pula azab tu ke bahagian sadri. Sadri ke bahagian dada.
au batni, ataupun ke bahagian perutnya. Maka perut dan dada dia pula bercakap, dia kata kamu tak boleh datang pada arah ini wahai azab, kerana dada ini selalu membaca surah Al-Mulk, digunakan baca surah Al-Mulk. Kemudian azab itu datang naik pula lagi ke atas, maka dia akan naik ke bahagian kepala. Baik, terima kasih. Azab itu akan naik ke bahagian kepala, dan dia nak mengazab kepala, tapi kepala pula cakap kamu tak boleh azab kepala ni, jenazah ni, kerana jenazah ini selalu membaca surah Al-Mulk. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, surah Al-Mulk ini al-mani'. Al-mani' ini maksudnya penghalang. Tamna' min azabil qabri, yang mana dia menghalang daripada azab kubur. Surah Al-Mulk ni sebagai penghalang daripada azab kubur. Maksudnya, sebelum ni kita pernah baca hadis yang seorang sahabat tu dia pacak kemah dalam tu ada orang baca surah Al-Mulk. Hadis yang ni pula Abdullah Mas'ud ceritakan apa yang kita dapat belajar daripada sini. Tahu bila orang masuk ke kubur, azab tu dia bukan datang daripada sebelah kepala. Tengok dalam hadis Nabi. Maksudnya yang berada dalam kubur tu, pertama azab dia akan daripada bawah datang. Kaki dia akan kena azab bahagian kaki dulu. Lepas kaki dia akan naik ke dada, ke perut, ke dada. Lepas dada dia naik ke kepala. Tapi jenis orang baca surah Al-Mulk ni, azab tu tak dapat mengazab jenazah tersebut. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, wahiyya fit Taurah suratul Mulk, yang mana bukan setakat Nabi dan Quran sebut nama dia surah Al-Mulk, tetapi ada dalam Taurat juga disebutkan namanya Al-Mulk itu. Maksudnya dalam kitab-kitab terdahulu tu dah ada nama surah Al-Mulk itu dengan kelebihan-kelebihan yang disebutkan. Dia para sahabat ni, macam Abdullah bin Mas'ud ni, dia ni geng, dia ni orang Mekah lah, antara minal awalin, orang yang awal masuk Islam. Dan dia ni masuk Islam masuk zaman budak-budak lagi. Saya pernah ceritakan dulu Abdullah bin Mas'ud, dia mengembala kambing di bukit Abu Bakar dengan Nabi datang untuk buah-buah keluar, Nabi minum susu tu daripada kambing tersebut. Jadi dia ni geng budak-budak, yang mana Abdullah bin Mas'ud ni dia banyak mendengar cerita-cerita riwayat-riwayat Israeliat, cerita-cerita Bani Israel. Dia banyak, ini antaranya disebutkan wahya fit Taurat suratul Mulk. Maka sahabat ni bila dia cakap-cakap tu, dia akan cerita, sebab dia bukan setakat belajar Quran, dia tahu cerita tentang Bani Israel. Itu Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, man qara'aha fi lailatin, sesiapa membaca surah Al-Mulk itu pada waktu malam, pada satu malam, pada malam-malam, sebelah malam dia baca, faqad aksara wa atnab. Apa kata dia? Dia telah menghasilkan pahala yang banyak dan juga pahala yang mencukupi bagi dia. Ini apa? Ceritakan tentang kelebihan surah Al-Mulk. Alhamdulillah lah, kita kat sini kita memang lepas insya kita amalkan surah Al-Mulk. Cuma bila kita baca lepas insya, dia bukan satu yang kata wajib lah. Bila kita buat dekat surau, dekat masjid, jadikan amalan dia sebenarnya sebagai satu pemangkin kepada kita supaya kita terus mengamalkan. Maksudnya kalau tak ada kat masjid, kat rumah pun kita baca, tak sempat sebelum tidur pun ada waktu kita baca, kita nak melazimi. Jadi kita baca sebenarnya itu sebagai satu bentuk tarikan. Kita tak boleh merasakan benda tu macam satu benda yang wajib pula kan. Sebagai satu kaedah yang kita angkat supaya daripada kita ni tak pernah baca surah Al-Mulk, kepada kita baca lepas Isya. Satu yang pertama. Yang kedua, bila kita baca ramai-ramai itu, dia sebenarnya memberi peluang kepada bila ada imam yang baca dengan bacaan yang lebih baik dari sudut sebutannya, maka kita jemaah-jemaah ni dapat ikutlah. Yang mana bacaan tak betul, tajwid pandang pendek tak betul, jadi kita dah jadi melazimi surah itu. Begitu juga surah Yasin. Kan? Daripada tak reti baca, kita boleh jadi baca. Daripada reti, kita boleh baca dia dengan bertajwid. Begitu juga surah Al-Mulk. Kalau kita tak amalkan, tiba-tiba suruh baca kan, oh memang tunggang-langgang baca, panjang pendek kan. Tapi bila dah jadi melazimi, kita dah biasa dengar tiap-tiap malam baca, secara tak langsung betul bacaan, sebutan, tajwid. Dan bila kita ulang tiap-tiap hari, lepas tahun automatik dia hafal lah. Tutup boleh ingat. Itu kat situ spirit yang kita amal. Jadi insya-Allah tuan-tuan, bila kita tahu
kelebihan ni kita baca amal dan sampai-sampaikan insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanallah.